Okey. Okey. Record PDA. Setuju record. Boleh. Jangan jual dah. Ha. Yang masih buat public tau. Tak apalah. Kalau orang lain tengok pun. Tapi saya tengok banyak view dah dapat. Oh, ya ke? Pulang gaji ke? Yalah, kita tengok-tengok lah kan dah ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan. Amin. Asma. Amin. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hari ni kita mula dengan pelajaran yang kedua ya. Pelajaran yang kedua. Jadi sebelum kita mula pelajaran yang kedua ni, siapa boleh share pelajaran yang pertama dulu, kita belajar bab apa ya? Asli. Mad asli. Okey, macam mana mad asli terjadi? Mad asli terjadi apabila 3 huruf mad, alif, waw, ya. Alif apabila baris atas bertemu alif, baris hadapan bertemu waw, dan baris bawah bertemu ya. Itu Apa adalah yang berbaris bawah tu? Apa yang baris atas tu? apa yang baris atas? Apa yang berbaris atas tu? Alif berbaris apa ni? Adalah huruf, apabila satu huruf berbaris. Maknanya huruf, apa-apa huruf yang berbaris atas bertemu alif, huruf berbaris depan bertemu waw, ataupun huruf berbaris bawah bertemu ya, mak aslilah bacaan 2 harakat. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ni boleh kita masuk pelajaran baru ya, iaitu mad arid disukun. Okay, muka surat 6. Haji Jamiun boleh ya? Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita masuk kepada mad arid disukun. Kalau mad arid disukun ni, kalau maksud dia adalah kita arid tu maknanya kita datangkan. Li tu untuk, sukun tu berhentilah, matikan sukun. Kita mendatangkan mad arid tu, kita mendatangkan mad tu untuk kita berhentikan dia. Itu maknanya mad arid ni mad mendatang. Kalau tidak, kalau kita tak berhenti, dia tak jadi mad arid disukun ni. Dia tak akan jadi. Dia terjadi apabila kita berhenti sahaja. Yakni sukun lah. Kita sukun kat situ, dia barulah berlaku mad arid disukun ni ya. Jadi dia ada 3 jenis mad arid disukun ni. Okey. Nombor 1. Okey, dia adalah mad arid disukun. Okey. Nombor 2, mad arid disukun dan qalqalah kubra. Okey. Nombor 3. Ada soalan? Okay. Nombor 3, mad arid disukun dan hamas. Okey, siapa pernah dengar mad arid disukun? Ya. Nah, dulu-dulu pun kami pernah sembang lah. Pernah sembang pasal mad arid disukun ni. Cuma sembang kita di peringkat surface sajalah. Kita cuma faham apabila huruf mad kita sukunkan. Itu je huruf mad ataupun mad asli ataupun mad badal lah. Kita sukunkan, itu je lah yang kita pernah sembang. Yang berjumpa hamas dengan berjumpa qalqalah tu tak pernah kami sembang. Okey, tak pernah sembang, tapi kita pernah buat sebenarnya. Kita baca dalam bacaan kita tu, kita buat sebenarnya qalqalah kan. Bila kita berhenti, ada qalqalah di hujung tu, kita akan bacakan qalqalah dia kan. Cuma mungkin kita tak tahu itu sebahagian daripada mad arid. Mungkinlah. Kan? Tapi macam itulah mad arid disukun terjadi dengan qalqalah ataupun mad arid disukun saja ataupun dengan hamas. Okey, kita tengok huruf-huruf dia bawah tu. Okey. Dia kata hukum bacaan mad arid disukun ni hanya terjadi apabila mematikan huruf akhir. Dan sebelum huruf itu terdapat hukum bacaan mad asli ataupun mad badal. Okey. Ini huruf-huruf yang dimatikan. Okey.
Jadi bila kita tak perlu ingatlah, tak apa huruf-huruf ni. Tapi bila kita baca tu kita tahulah dia adalah mad arid li sukun kalau sebelum tu ada huruf mad. Tak kira lah alif ataupun waw ataupun ya. Okey? Bila jumpa huruf-huruf ni dia akan berlaku mad arid li sukun atau hamzah juga ada termasuk ya. Jadi mad badal lah. Sebelum tu mad badal tapi kita nak berhentikan bacaan kat situ, maka datanglah mad arid li sukun tu. Saya apa ke belakang sikit. Apa ni, apa Ha. beza mad asli dengan mad badal lah? Okey. Mad badal huruf-huruf mad asli, okey, mad asli dulu ya. Mad Mad asli asli semua lah. apa dia? Mad asli yang 3 yang Haji Yunus sebut tadi ya. Betul. Itu huruf-huruf mad dia. Tapi dia berlaku semua huruf hijaiyah melainkan hamzah. Melainkan hamzah. Jadi kalau hamzah dia akan namakan dia mad badal. Tapi kaedah dia sama, apabila hamzah tu bertemu apabila hamzah tu berbaris atas dia bertemu alif. Hamzah berbaris bawah bertemu ya, hamzah berbaris depan bertemu waw. Kaedah dia sama. Tapi sebab dia huruf hamzah, nama dia mad badal. Dia bukan lagi nama mad asli. Tapi kaedah dia sama macam mad asli. Cuma huruf sahaja berbeza. Ni contoh. Boleh faham Haji? Muka surat 12 nota. Okey. Kita belum masuk bab mad badal tapi tak apa boleh. Boleh. Kita tengok perbezaan dia ya. Hamzah Jadi sahaja. kalau mad asli, apa-apa huruf yang berjumpa alif, hamzah, alif, ya, waw kan? Betul. Tapi kalau apa mad badal, jika hamzah bertemu yang tadi tu, alif, ya, waw. Betul. Huruf depan saja hamzah. Okey. Depan je hamzah. Maknanya kalau huruf lain dia akan jadi mad asli, tapi hamzah dia akan jadi mad badal. Tapi dia pertemuan dia sama. Pertemuan dia sama, cuma hamzah dia nama dia lain. Okey. Boleh? Okey. Jadi sebab kaedah dia sama, bila kita nak matikan dia jadi dua-dua ni jadi mad arid li sukun. Masuklah kita bab kita hari ni. Mad arid Badal li tu sukun. maknanya apa? Apa dia? Badal. Badal ganti. Badal Maknanya, maknanya ganti. sebab hamzah dia tak boleh terima baris. Itu maksud. Hamzah boleh terima baris, huruf mad tak boleh terima baris. Huruf mad hanya memanjangkan saja. Itu sebab bila kita huruf hijaiyah tu alif kita tidak kira. Jadi semuanya 28. Tapi kalau dia campur dua-dua jadi 29. Ada hamzah, ada alif, dua-dua. Dia mula dengan alif, alif bata. Jadi sepatutnya alif tu adalah huruf mad. Yang boleh terima baris adalah hamzah. Mengapa hamzah tu dipanggil bila ada alif dia jadi mad badal? Itulah. Mengapa dia tak panggil mad asli? Itu memang hukuman lah pula. Hukum dia memang macam tu dia tetapkan nama dia. Apabila hamzah saja dia betulkan nama. Sebab hamzah ni banyak berlaku kerana hamzah ni banyak berlaku mad. Nanti kita akan jumpa banyak mad berlaku apabila bertemu dengan hamzah. Kena ingat ni lah, maknanya bila hamzah ada awi tu, ada mad asli, dia jadi mad badal. Betul. Nama dia saja bertukar. Kaedah dia sama Kaedah dia sama, cuma bila dia hamzah aja, nama dia terus mad badal. Tak jadi mad asli dah. Mad je lah yang tukar nama kan? Apa dia? Mad tu je lah yang tukar nama kan? Betul. Okey. Mad tukar nama tu sebab hamzah je. Sebab huruf hamzah. Boleh? Beres. Okey. Tadi kita dah tengok huruf-huruf yang dia ni lah. Ni dah tengok. Okey. Kita tengok pergi muka surat sebelah. Contoh-contoh dia ya. Contoh-contoh. Sebenarnya ayat-ayat ni semua kita dah lalui. Okey. Cuba tengok ya. Waqina azaban nar. Jadi na dengan alif tu adalah mad asli asalnya kan? Faham tak? Ya. Okey. Itu adalah mad asli. Tapi kalau kita berhenti kat sini,
dia akan jadi mad arid li sukun. Kita kena panjangkan dia lebih pada 2 harakat. Dia boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Mengikut kadar bacaan kita. Yang cantiknya kita ambil pertengahan 4 harakat. Dia lebih pada 2 lah, lebih pada mad asli. Sebab kita berhenti kat situ. Dia asal mad asli, na tu adalah mad asli. Tapi sebab kita nak berhenti dengan na panjang. Boleh? Oh, dia tak ada tanda apa kat atas palang, dia bunyi panjang juga. Tak ada. Sebab apa? Kita tak semestinya kita berhenti kat situ. Kalau kita baca sambung, dia tak akan jadi mad arid. Mad arid tu kita sendiri yang datangkan dia sebab kita nak wakaf kat situ. Kita nak berhenti kat situ. Kadang-kadang di tengah ayat kita berhenti. Betul? Mad Dia asli jadi tengah ayat kita berhenti jadi mad arid disukun lah juga. betul. Tapi kalau kita sambung, nari tu, tu jadi 2 harakat balik lah kan? Betul. Jadi mad asli lah. Bagi Sebab mad dia asli kata lah. mad arid li sukun ni asal dia adalah mad asli. Cuma kita berhenti kat situ, dia jadi mad arid. Sebab kita kena panjangkan lebih pada mad asli. Macam contoh kita berhenti dekat waqina azab. Situ dah jadi mad arid sebab kita berhenti kat situ. Faham tak? Betul? Kalau macam ayat pendek macam ni kita tak berhentilah kat situ kan. Kalau sebelum tu dah panjang. Tapi kita tak cukup nampak kita berhenti kat situ. Waqina azab. Kalau kita tengok yang kita nak baca ni 91 Rasul ni kalau kita berhenti dekat Rasul tu dia jadi mad arid disukun lah kan? Muka Ayat surat berapa? 91 tu kalaulah sekiranya mai yuti Rasul tu mad arid disukun betul. Betul. Akan jadi mad arid lah kalau kita berhenti kat situ. Kalau kita sambung bacaan kita, dia tak akan jadi mad arid lah. Dia jadi mad asli biasa. Faham tak? Okay. Macam mana mad arid berlaku. Dia tak semestinya di tempat tanda berhenti tu ya. Setiap kali kita berhenti walaupun di tengah ayat, dia akan jadi mad arid kalau kita berhenti. Sebab kita yang berhenti, kita yang datangkan sukun kat situ. Kita yang berhenti kat situ. Sukun tu maknanya berhenti. Stop. Boleh faham tak? Okay. Tak apa, nanti kita Daripada segi sebutan hukum tu, dia sama lah mad arid ataupun mad arid disukun. Betul. Mad arid biasanya sebut sekali lah mad arid li sukun. Tapi kalau kita dah mahir, kita sebut mad arid saja kita dah tahu dah. Kita dah faham dah. Itu mad arid. Maknanya kita dah tahu mesti ada kita datangkan arid tu maknanya kita datangkan untuk berhentilah. Kalau tidak dia tak jadi arid, kita tak perlu pun datangkan sukun tu. Tahu tak? Kalau kita tak nak berhenti kat situ. Kita terus je. Jadi tak akan jadi apa? Mad arid li sukun kat situ. Boleh? Boleh tak? Okey. Contoh yang kedua ni, dia sebenarnya dia tersilap ni bukan contoh mad arid ya. Ini adalah mad wajib. Minhul ma. Itu adalah contoh mad wajib. Sebab al-ma tu, hamzah tu adalah dalam satu kalimah dengan al-ma tu. Jadi dia tak boleh terpisah. Maknanya dia bukannya mad asli. Dia adalah mad wajib. Nah, walaupun kita belum belajar lagi tapi contoh yang diberi ni tak betul ya. Betul. Jadi kita boleh apa kata potonglah yang tu. Ini bukan contoh yang betul untuk mad arid. Maknanya kita tak boleh baca, misal kata tak nak berhenti kat situ lah. Tak boleh sebut ma'u. Tak. Kalau kaedah mad wajib, dia mesti 5 harakat kita baca dia, sama ada kita berhenti ataupun kita sambung, dia wajib kena baca dengan 4 harakat, 4 atau 5. Okay. Tapi kita boleh baca lah ma'u. Kami katalah macam ada nak sambung depan ayat tu kan. Betul. Kena baca. Kalau kita nak sambung, kita tak boleh matikan hamzah tu. Kita kena bagi baris lah. Dia tetap mad wajib. Walaupun kita berhenti, walaupun kita sambung. Dia lain macam kaedah mad asli. Kalau kita berhenti, kita akan lebih panjang daripada 2 harakat. Dia jadi mad arid. Kalau mad wajib, dia tetap macam tu. Walaupun kita berhenti, walaupun kita sambung. 4 harakat lah. 4 atau 5 lah.
Okey. Okey tak? Okey, okey. Okey. InsyaAllah. Okey. Kita tengok contoh yang ke seterusnya. Wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Kaf tu ada tanda alif kecil. Kan? Dia asalnya adalah mad asli. Tapi kita berhenti kat situ, dia jadi mad arid li sukun. Okey. Jadi berapa harakat tu? Apa dia? Yang abkar tu, apa ibkar tu jadi berapa harakat kan? Wal ibkar. Saya baca abkar tadi. Wal Tak, jadi berapa ibkar. harakat? Dia 2, 4, tetap 6 ni. 2, boleh 4, boleh 6. Katakanlah kita tengah baca, kalau 2 ni biasanya orang baca laju yang mahir lah, dah fasih. Menghafal Biasa kita dengar orang-orang Arab ni sebelah-sebelah sana tu dia akan baca dengan 2 harakat. Sebab dia baca macam orang hafazan tu. Jadi dia tak akan baca dengan panjang. Okey, tapi untuk kita ni kita elok kita lebihkan daripada mak asli. Sekurang-kurangnya 4 harakat. Seelok-eloknya 4 harakat pun maknanya bacaan pertengahan kita 4 harakat lah. Yang cantik kita paling cantik kita ambil. Kalau 6 tu dah macam untuk musabakah lah. Taranum. Boleh Taranum. taranum. Tenang. Tapi boleh saja kita baca dengan 6 harakat. Boleh. Boleh. Tapi kalau macam kata kalau kita tengah baca wasabbih bil ashiyyi wal ibkar, tak jadi. Macam tu tak kena. Walaupun kita baca laju, kena panjangkan sikit daripada mad asli tu. Okey. Maknanya kita tahu beza hukum tu lah. Kalau kita panjangkan dia lebih sikit pada mad asli. Sebab kita nak berhenti kat situ. Unless kalau kita nak sambung. Kita nak baca sambung, tak perlu baca panjang. 2 harakat sahaja. Okey. Okey. Siapa boleh baca contoh selepas tu? Min qablu wa iyyai. Betul. Maknanya kita kena hidupkan ya tu. Ya tu berfungsi. Ya yang hujung tu dia sebenarnya alif maksurah, tetapi dia ada rahsia dia kenapa dia tak gunakan alif mamdud, alif panjang tu sebab ada kala dia kena bariskan. Betul bacaan dia? Min qablu wa iyyai. Macam tu. Okey. Seterusnya. Ataupun kita tak perlu baca contoh ke? Mak apa boleh? Okey. Okey, boleh siapa tolong baca? Okey, innahu rabbi ahsana maswai. Ya. Macam itulah. Dia ending dia dengan panjang. Maswai. Macam tu. Ya tu kena ada, kena ada. Sebab kita matikan dengan ya tu. Jangan maswa saja, walaupun nampak macam alif maksurah tak ada titik. Tapi dia adalah ya. Maswai. Okey, boleh tengok page selepas tu. Okey. Boleh baca. Wal Qur'anil Hakim. Kan? Lebih panjang daripada mad asli biasa. Nampaklah tu maknanya. Okey, ini baru kita pergi ke mad asli biasa. Yang kita datangkan sukun padanya sebab kita nak berhenti. Kita lebih panjang daripada 2 harakat. Okey, contoh seterusnya. Ala siratim mustaqim. Okey. Okey. Lagi. Terus. Allazina hum yura'un. Euro tu kena panjang, ada mat tanda panjang tu. Benar kan? Allazina hum yura'un. Allazina hum yura'un. Dua tu kena panjang. Satu yang panjang yang belakang tu sebab kita nak berhenti kat situ. Yang depan tu
yang tanda mat tu nak jumpa hamzah tu kita kena panjangkan sebab dia ada mat lain kat situ. Okey, mat badal. Ini contoh ma'rif li sukun dengan mat badal. Dengan hamzah Hamzah. yang sebelum tu tadi huruf-huruf lain. Huruf-huruf mat asli biasa. Sekarang ni dia datangkan contoh mat badal. Apabila kita berhenti, dia jadikan dia mat arid li sukun. Dia nampak beza dia mat asli biasa dengan mat badal. Boleh? Kalau kita nak berhenti situ, mat badal, Betul. Ini bukan mat wajib kan ni? Mat wajib betul. Tapi selepas tu dia kita nak sukunkan dia jadi mat arid li sukun lah. Mula-mula tu kita panjang tu sebab mat wajib. Sebab hamzah tu dalam kalimah yura' tu. Kan? Tapi kita nak sukunkan dia, kita kena panjangkan lagi lebih pada mat asli tu sebab dia adalah lebih pada mat badal biasa. Sebab kita nak sukun kat situ. Faham tak? Ya, ya. Okey. Katakanlah dia tak ada waw nun tu. Kita nak berhenti kat situ. Alladzina hum yura'. Tetap kena panjang. Sebab dia adalah mat badal. Mat wajib dulu. Mat wajib. Ini selepas tu baru kita jumpa hamzah. Tanda mat tu jumpa hamzah. Tapi dalam satu kalimah nama dia mat wajib. Tapi kita belum masuk bab tu. Tapi selepas tu kita nak berhenti pula kat situ. Itu yang ma'rif tu. Selepas mat badal tu. Faham tak? Dia dua hukum kat sini. Oleh kerana kita hari ni kita belajar ma'rif, kita sentuh ma'rif sajalah. Yang mat wajib tu sebab kita dah tempuh ni, bolehlah juga cakap. Jadi sebab takut confuse, kenapa dua-dua kena panjang? Kan? Itu panjang sebab mat wajib. Yang kedua tu panjang sebab kita nak berhenti kat situ. Jadi, tapi sebelum tu ada mat badal. Jadi, mat arid disukun selepas mat badal. Okey? Okey, tengok contoh yang selepas dia. Fa'arsil ma'ya bani Israel. Ini ma'rif, contoh ma'rif disukun dalam selepas mat badal. Okey, Israel tu, Israel adalah hamzah tu dalam kalimah Israel tu, dia duduk dalam kalimah tu, maknanya dia adalah mat wajib. Tapi kita nak berhenti kat situ. Kalau kita kata kita katakanlah ayat tu sambung Israel apa lain, ada ayat lain, dia mat wajib tu satu je lah. Tak adalah ma'rif kat situ. Ini sebab kita berhenti kat situ, dia jadilah kita kena tempuh dua-dua tu, mat wajib dengan ma'rif li sukun. Boleh faham? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Habis dah ma'rif kita? Ada lagi. Okey, ma'rif li sukun dengan hamas. Okey, kita tengok contoh dia. Apa yang dikatakan ma'rif li sukun dan hamas. Sebenarnya benda ni kita dah biasa baca, cuma kita tak tahu. Okey, boleh tengok contoh. Ni huruf-huruf dia huruf-huruf hamas ni Ta, Sa, Ha, Kha, Sin, Shin, Sod, Fa, Kaf, Ha. Huruf hamas 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kita sambung, kita nak ingat huruf hamas ni, kita sambung lagi senang nak ingat lah. Fahassahu syakhsun sakat. Kalau kita join macam tu, dia akan mudah nak ingat huruf-huruf hamas. Ini penting juga kita ingat sebab bila kita jumpa huruf-huruf ni, kita kena berhenti dengan hamas. Maknanya kita akan bunyi angin dia tu bila kita berhenti. Sakat, bahas, macam tu. Dia ada angin. Kalau jangan lantun. Kalau lantun dah jadi qalqalah. Macam katakanlah bakat, bakat tu dah jadi qalqalah. Banyak orang baca macam tu Dia sebenarnya hamas. Bakat, bunyi angin saja. Okey, ini huruf-huruf hamas boleh cuba ingatlah. Kalau macam ni satu-satu macam ni kita agak susah nak ingat mungkin, tapi kalau boleh ingat tu alhamdulillah. Tapi biasanya orang akan joinkan dia supaya kita mudah nak ingat.
Boleh Jibat tolong tulis. Fahasahu syakhsun sakat. Fa dulu. Susah sikit ni. Sebab dia Pakai pen. kan kena tulis tangan. Oh. Tak boleh pakai teks. Tak boleh. Boleh tapi ya Hmm. dia kena dekat whiteboard pun boleh. Hmm. Di sini tak boleh. Okay. Okey, tak apa. Dengan nota Fa- je boleh. Ha? Apa dia? Boleh tulis tangan? Boleh. Ya. Fa start eh. Fa. Fa. Fatas apa tadi? Fahasahu. Fahasahu. Sa dulu. Fa, ha, sa. Ha bulat tu. Fahasahu. Fahasahu dia ada syaddah atas sa tu. Dia nak bagi ingat 10 huruf ni lah. Betul? Betul. Lepas fa apa? Ha pedas. Ha. Okey. Sa boleh besarkan tak? Lepas tu ha bulat tu. Hilang. Macam tu. Ha bulat. Lepas sa. Boleh. Fahasahu. Fahasahu atas sa ada syaddah. Hasahu. Ha Syarat bulat. swastika boleh. Selepas Alhamdulillah. lepas. Selepas sa. Kita. Kan? Okey, macam tu. Fahasahu. Syakhsun. Dia ada space sikit, bagi space. Jadi dia ada macam kalimah-kalimah. Ada 3 kalimah. Syakh, kha, sad. Sad. Fahasahu syakhsun. Kita atas sad tu kita bagi tanwin ya. Supaya senang kita nak bunyikan. Lepas tu space. Sin, kaf, ta. Saya pakai keyboard lah. Apa dia? Tak expert guna keyboard. Belum lagi, tak apa. Ta. Okey, macam tu. Atas sa tu ada syaddah. Atas sad ada tanwin. Okey. Atas ta tu tanda matilah sebab kita berhenti kat situ. Hasahu syakhsun sakat. Kalau orang tanya apa tu huruf hamas? Macam ni lah boleh baca. Fahasahu syakhsun sakat. Maknanya 10 huruf tak ada dalam tu. Kalau kita nak baca satu-satu, ta, sa, ha, kha, macam lagi lepas tu macam tu. Macam biasanya orang buat formula macam ni lah, senang nak ingat. Biasa-biasa kalau ustaz mengajar dia suruh ingat cara macam ni lah. Bila kita join tu kita insya-Allah mudah ingat, ya. Boleh sebut? Fahasyahu sahsun. Bukan sya, sa. Fahas, Fahasahu. Fahasahu. Fahasahu syakhsun. Sakat. Syakhsun sakat. Kha tu ada tanda mati ya. Syakhsun sakat. Sakat. Okey, boleh orang lain cuba? Fahasahu syakhsun sakat. Sebab apa? Kalau bila kita salah sebut, jadi huruf tu jadi bertukar lah. Kan? Bertukarlah huruf amas kita. Kalau kita sebut dengan betul, mana betul lah huruf amas kita. Semua tu masuk dalam tu. Dalam 10 huruf. Okey. Boleh Jibat sebut? Fahasahu syakhsun sakat. Okey. Okey, ingat itu adalah huruf hamas. Okey, apabila mad asli bertemu dengan huruf-huruf ni, kita nak apa? Lepas tu kita nak matikan dia. Macam inilah jadi. Dia mad asli bertemu dengan huruf-huruf hamas. Macam itulah dinamakan
mad arid li sukun dan hamas. Okey, boleh tolong baca? Wala tahina. Wala. Go ahead, go ahead. Okay, go ahead. Auzubillah. Wala tahina manas. Ha pedas. Wala tahina manas. Kan bunyi dia punya hamas tu. Okey? Okey. Lagi ayat kedua. Kul innama ilmuha indallah. Bulat tu kan? Kat ujung sekali tu. Okey. Ada lagi contoh dia? Ini angkuta pula. Baca. Wa yurbis sadaqat. Bunyi hamas dia. Okey. Sambung. Inna ajalallahi la'at. Okey. Yang penting hamas tu bunyi. Okey. Lepas tu kita akan jumpa ma'arid dengan qalqalah kubra. Apa makna qalqalah kubra? Kubra maknanya kabir. Kabir maknanya besar. Kan? Kuat. Kubro salah Kuat. Kubra Kuat. maknanya belakang. Belakang. Dia duduk di belakang sekali. Kita ingat kubur. Oh, Kubur our ending kan. So apa kubra ni adalah dia duduk di belakang. Kalau besar tu qalqalah akbar ya. Ada lagi yang huruf-huruf yang bersabdu. Ini huruf-huruf biasa tapi dia duduk di hujung. Okey. Tapi huruf tu duduk di hujung, lepas tu huruf-huruf qalqalah pula. Okey. Ni adalah 5 huruf qalqalah ya. Tadi 10 huruf hamas. Ini 5 huruf qalqalah. Okey. Sebenarnya ini pun ada cara nak ingatkan dia juga. Ini Okey. Haji Bah dah bagi formula gitu. Baju I dah rasa kotor. dia expert bab ni. Macam mana cara ingat dia? Haji Bah dah bagi formula. Baju dia dah Kutu kotor. Jubodin. Baju dah kotor. Kutu Jubodin. Boleh bagi contoh lain boleh. Ya, apa cara ingat dia? Kutubun jud. Kutubun jud. Boleh cari formula kita sendiri untuk nak ingat. Boleh. Baju baju dah kotor ke, baju dan kotor ke. Macam dia start dengan qaf. Mana bagus baju dah kotor. Baju dah kotor boleh, itu Melayu. So, yang Arab susah nak ingat. Saya Nak ingat formula pun susah. boleh mana-mana formula yang boleh mudah kita ingat lah. Boleh lah baju dan kotor ke, baju apa ke. Okey boleh. Dia kutubun jud kutubun jud. Qaf, ta, ba, jim, dal. Oh, ta. Kotor. Tu kalau kita ingat Melayu, kotor dia jadi datar kan. Melainkan kalau kita sebut Melayu tapi bunyi Arab, kotor baju dan. Boleh? Kotor baju dan. Itulah. Ko, ba. Kotor jin kan? Kotor Jubodin. Ba dulu. Oh, saya ingat kotor Jubodin. Kotor Jubodin. Jubodin. Okey. Nak ingat mana? Kutubun jud. Kita ingat style Arab lah sini. Bim. Mak ba. Mana ba ni tak jumpa. Ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Biasa macam tu lah orang ingat. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kutubun jud. Sebenarnya dua ni. Dua separated. Macam lepas ba tu. Kutubun jud. Macam tu. Okey. Ini huruf qalqalah. Kutubun jud. Ya. Nak ingat cara lain pun tak apalah. Masing-masing punya
formula. Janji ingat 5 huruf qalqalah, 10 huruf hamas. Okey. Ini apabila kita berhenti dekat sini, lepas tu berhenti dengan huruf-huruf qalqalah. Jadilah ma'arid lisukun dengan qalqalah kubra. Kubra tu sebab dia duduk di hujung Okey, kita baca contoh. Kita baca contoh. Okey. Boleh baca? Walikulli qaumin had. Had. Ada qalqalah, ada lantun kat situ Qalqalah adalah lantun. Hamas adalah bunyi angin. Okey. Berapa Ini harkah tu? qalqalah. Had. Sama macam tadi. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Oh. Tapi kita ambil pertengahan lah. Kita ambil pertengahan. Cantiknya 4 lah. Tapi yang penting qalqalah tu kena bunyi. Had. Sebab dia duduk di hujung, nama dia qalqalah kubra. Dia last sekali kan duduk di hujung ayat tu. Hujung kalimah. Okey, tu nama dia kubra. Okey. Baca contoh selepas dia. ولا ينقضون الميثاق. Mithaqa. Lantun. Okey. Kita dah kenal huruf qalqalah. Okey. Lagi. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Okey, betul bacaan tu. Sekali lagi boleh? Apa dia? Boleh baca sekali lagi. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. 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 Lagi lantun. Kalau Lut tak cukup lantun. Wa qaumu Lut. Ibrahim wa qaumu Lut. Tu tak cukup. Ta ni huruf paling tebal dalam huruf-huruf hijaiyah. Ta. Lut. Lut. Macam tu angin saja keluar. Dia tak lantun, tak keluar betul-betul. Wa Dia kena qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. tak apa mula-mula ni. Dia betul-betul kena lantun betul-betul lah. Lut. Macam tu. Lut. Tu Sebut tak to apa. lah. To kena muncul. Lepas tu satu lagi Haji punya qaf tu, kalau qaf atas dia bukan dia punya waqau, waqau. Kalau waqau saja dia macam tak cukup dia punya sifat ni. Tak cukup tebal. Waqau. Qaumu Ibrahim. Macam tu Kalau kita kata waqau saja macam tak cukup sifat qaf tu, tak cukup dalam. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Macam tu lantun betul-betul sebab dia qalqalah. Okey. Ta ni adalah huruf paling tebal. Okey. Cuba baca selepas tu. Zaujim bahij. Kalau bunyi macam tu, macam bas break tu, dia bukan qalqalah. Itu angin saja. Break angin. Sekali lagi, bunyikan dia qalqalah. Zaujim bahij. Tak cukup. Bunyi je. Zaujim bahij. Zaujim bahij. Macam tu baru ada qalqalah. Ada lantun balik suara tu. Itulah qalqalah. Okey. Selepas tu. Wa husna ma'ab. Kan bunyi b. Itulah qalqalah. B. Lantunan dia. Kalau kita kata bahij. Tak cukup. Qalqalah dia tak keluar. Bahij. Macam tu. Melainkan kalau dia duduk di tengah-tengah kalimah. Itu seolah-olah dia berbaris. Okey. Ini sebab kita nak berhentikan dia kena bunyi qalqalah dia tu. Okey. Itu saja contoh yang dibagi Okey.
Lepas tu kita dah masuk mak badal. Tadi kita dah masuk sekejap tapi tak apa, nanti kita masuk bab ni kita ulang balik. Mak badal ya. Perbezaan dia dengan mak asli cuma dia adalah huruf hamzah. Okey. Itu saja beza dia. Kaedah dia sama apabila dia bertemu, apabila di baris atas bertemu alif, apabila di baris bawah bertemu ya, apabila baris depan bertemu waw. Sama macam mak asli. Cuma huruf saja adalah hamzah. Okey. Okey, kita ada nak tanya? InsyaAllah boleh. Okey, rasa-rasa boleh nampak Ahmad Arif? InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita boleh baca. Jam 1 kan, Ustaz. 91. Okay, saya cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم عندك Bayyata ta'ifatun. بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه Wa panjang ke? Tak kan? ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم Amri. Silap baris kan? وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Kalau boleh dot mati tu sifat dia adalah istiqalah, kita kena panjangkan sikit kalau kita kata walaula fadlullah tu macam tak cukup walaula dia manjang sikit berhenti dia sebab dia adalah istiqalah. Boleh ulang sekali lagi? Walaula fadlullah, macam tu. Aha. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu walaula fadlullahi, boleh? Boleh? Walaula fadlullah, lambat sikit. Walaula fadlullah, bukan fad terus macam tu. Dia manjang sikit. Walaula fadlullah ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك
وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا Sikit lagi. Kulli syai'in. كل كل شيء حسيبا Susah tak nak sebut yang banyak hal tu? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Banyak hal kan? Banyak hal kat situ. Okey. Okey, kita cuba tengok ayat tak banyaklah pula ma'arif ni. Selamat. Boleh nampak tak mana-mana ma'arif kat Ada. apa? 81. Ada? Okey. Quran 81 banyak. ada? 81 banyak. 81 ayat 81 cuba. Wa yaqulu qulu masli ta masli bukan. Ta masli fa iza masli barazu zu masli indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi zi masli taqul. Saya berhenti di ma'rif lisukun. Alhamdulillah. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Tun ma'rif lisukun. Kalau wakaf. Kalau berhentilah. Ma'rid anhum wa tawakkal ala Allah. Allah tu kira ma'rif Betul? lisukun kita. Betul. Kita Betul, berhenti kan? panjang kan kat situ. Allah. Kalau kita tak berhenti, Alallahi wa kafa. Tak ada lah ma'rif. Tapi dia tak panggil mak asli kan? Bukan lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Wa kafa itu kira mak asli kan? Kafa. Betul. Billah wakila kila masli. Okey. Sebab kita dah belajar dua hukum, kita sebut dua-dua Okey, boleh? Saya ingat hari ni nak cari ma'rif di sukun saja. Okeylah. Okay. Boleh? Dua-dua boleh? Sebab nak Aku menunjukkan lupa. kita kenal. Aku lupa tadi. Boleh? Okey, alhamdulillah. Maknanya nampak beza antara mak asli dengan ma'rif li sukun. Kalau katakanlah ayat apa? Kita kata tadi ayat 81 tu, kalau kita kata bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqulu wallah, tak adalah ma'rif kan kat situ. Dia jadi ma'rif sebab kita berhenti kat situ. Ghairal ladzi taqul. Jadilah ma'rif. Kalau kita sambung, tak adalah ma'rif kat situ. Kita tak datangkan sukun kat situ. Boleh ya? Sebab takut nanti orang kata sekejap ma'rif, sekejap mak asli. Dia atas bacaan kita. Kalau kita wakaf kat situ, jadilah dia ma'rif li sukun. Li sukun asalnya adalah mak asli. Okey, boleh baca semua. Okey, saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa man asdaqu ilmi
ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين Situ tak perlu dengung ya. Ada mim tanda mati. Kalau kita lambat masuk fi tu maknanya kita dengung. Masuk terus. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. Macam mana berhenti? Sawa itu kan? Sawa Hamzah tu ada 2 baris. Kena Sawa. berhenti dengan 1 baris. Waddu law takfurun kama kafaru fatakunu sawa. Fatakununa sawa. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Wa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Dengar kat situ. Wa bainahum mitsaq. Illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Qalqalah mana kalau kita berhenti kat situ ada qalqalah. Ni ma'rif li sukun dengan qalqalah. Mitsaq. Okey. Mitsaq. Auja'ukum hasirat suduruhum. Hasirat suduruhum. Auja'ukum hasirat suduruhum. Kalau hasirat dah bunyi qalqalah kat situ. Ta hamas. Hamasa. Hasirat. Hasirat. Auja'ukum hasirat suduruhum. Au yuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Walau sya'allahu lasallatuhum alaikum falaqatalukum. Fa'in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam. Haji punya qaf baris atas betul. Bila bertemu waw tu dia kurang tepat sikit. Falam yuqa. Dah sebut betul. Yuqa. Tapi bila ada waw, wa alqau. Jadi dia jadi nipis sikit. Qa tu baris atas sama, cuma kita tambah waw aja. Wa alqau. Tadi yuqa. Wa alqau. Dia sama tebal je. Boleh ulang? Fa ini i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam. Perasan tak? Bila dia bertemu waw dia jadi kau. Dia tetap qaf tu tetap qa, cuma tambah waw. Qau. Wa alqau ilaikum. Macam tu. Wa alqau ilaikumus salam. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Satajiduna akhirina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama
ilal fitnati urkisu fiha. Bunyi qalqalah tadi dia kata. Fitnati. Bunyi hamzah saja ya. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Fa'in lam ya'tazilukum wa yulku ilaikumus salam wa yakufu aydiyahum fakhuzuhum wa qatuluhum haitsu fakhuzuhum wa qatuluhum qalqalah. Fakhuzuhum wa qatuluhum haitsu sakiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Okey. Banyak tu salah. Tak apa. Lagi kita nak perbetulkan lagi kita rasa alah banyaknya kan. Lagi belajar lagi banyak apa pula. Kita rasa macam mana ya. Tak apa kita terlalu tak apalah kita lama-lama kita boleh. InsyaAllah. Apa tu tadi yang sawa'a tu dia kalau hamzah tu ayat apa tadi ya ayat 89. 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Tadi Haji Munti dengan sawa kan. Kalau hamzah tu baris satu saja, macam itulah cara kita berhenti. Sawa tak boleh bariskan hamzah tu. Tapi kalau hamzah tu bertanwin kena berhenti dengan satu tu baris macam baris atas. Sawa. Kalau tanwin atas ya, kalau di bawah tak. Kalau di bawah memang kena sawa di bawah ataupun depan. Atas saja dia kena bunyi dengan sawa tanwin di atas. Okey? Sekejap. I think Untuk Jamian, tanwin maknanya baris 2 je. Tanwin. Okey. Tanwin tu maknanya baris 2 di atas. Baris 2. Tak kira lah atas ke bawah ke. Hamzah 2 di atas tu kan? 2 di atas tu nama dia sebab dia baris 2 tu kita panggil dia tanwin. Kalau baris 1 baris 1 lah. Kalau 2 macam tu sama ada atas ke, bawah ke, depan ke. Kalau dia dua baris maknanya tanwin. Kita panggil dia tanwin ya. Dia bila hamzah ni bertanwin tapi dalam kes ni dia tanwin atas saja, kita kena berhenti dengan satu baris. Sawa'a. Kalau dia baris bawah, baris depan tak payah. Okey, baris atas sahaja. Tanwin lah. Kalau dia 2 baris. Satu harakat kan? Apa dia? 2 harakat kan? Berhenti dah. 2, 1. Berhenti dengan kalau harakat dia maknanya satu je. Satu. Dia ini wa tu kita panjangkan dulu sebab dia adalah mak wajib. Tapi tu satu harakat sajalah. Tu bukan mati buat. Tanwin bila kita matikan bukan dia jadi 2 harakat. Mak iwat. Mak iwat. Sorry. Mak iwat 2 harakat, bukan satu harakat. Macam ni lah. Satu harakat yang berbaris satu sahaja. Itu mak 2 iwat. harakat kan? Betul. Sorry ya. Okey. 2 harakat. Sawa sabila. Itu mak iwat. Kita belum masuk bab tu tapi apa tadi kalau hamzah tu baris satu memang kita kena tak payah bunyikan hamzah tu. Sawa. Okey. Kalau dia baris 2 macam tu. Yang saya nak tanya, kadang-kadang orang kata kita kena macam enjut sikit. Saya tak faham kat situ. Bila kita bunyikan sawa macam tu, dia ada macam sedikit hanjutan bila kita dekat hamzah tu. Yang tu saya tak faham sangat. Sebab kita nak tekankan hamzah tu. Boleh juga. Tekankan hamzah. Hamzah tu dia macam huruf yang apa? Yang penting. Macam melekat kan? Ya. Memang dia bukannya sawa, dia tak landai gitu je lah. Dia memang betul. sikit dia. Betul.
Betul? Kita Saya sebab betul kita lah. nak mati kena hamzah tu. Kena macam tu lah, break macam tu. Okey. Kan? Mm-mm. Betul? Mungkin teknik dia lah. Dia apa? Dia nak suruh bezakan dengan huruf lain tu. Sebab hamzah tu dia mati agak macam keras sikit. Betul? Sawa. Kalau tak macam tu dia jadi lembut lah kan? Betul? Okey. Okey. Cuba Haji, tadi saya ada nampak Mak Arid. Arif. Hmm, Yang mana? 80 86 87 87 La Raiba Fi. betul. Itu Tu Mak ada Arif kan? Mak Arid lah tu. Sebab Ya. kita berhenti kat situ. Tapi kalau kita baca la raiba fihi wa man, tak ada Tak ada Mak Arid. Kalau kita berhenti la raiba fi, lebih pada 2 harakat. Jadi Mak Arid. Kita datangkan sukun kat situ sebab kita datang kita nak berhenti kat situ sebab kita nak berhenti kat situ. Okey. Itu nampak satu. Lepas tu kalau macam ayat selepas tu, ayat 88 tu, kalau kita kata famalakum fil munafiqin, katakanlah kita berhenti kat situ ataupun kalau kita berhenti. Ya, Nun. Atau Kalau berhenti. kalau berhenti dia akan jadi ma'arid lah. Asalnya mak asli saja kalau kita sambung. Fil munafiqina fi'atain, katakanlah kita tak cukup nafas. Itu pun akan jadi tapi situ dia akan jadi bukan ma'arid lah. Kalau baris tu atas, lepas tu dia bertemu dengan ya. Kalau kaedah mak asli, dia kalau baris bawah bertemu ya, baru dia jadi ma'arid. Fi'atain tu jadi mak lain Nanti kita akan belajar. Ada nampak lagi ma'arid? Ada ni, aturidun. Kalau kita berhentilah. Betul. Aturidun. Tapi kalau kita dah berhenti kat kasabu tu, macam tak logik lah kita nak berhenti pula kat situ kan. Biasanya kita berhenti kat situ kasabu. Aturiduna antahtadu. Lepas tu kat mana lagi? Adallallah wa may Aturidu tu. Aturiduna tu satu perkataan kan? Betul. So kita tak boleh lah berhenti dekat aturi tu. Dun tu betul. kita berhenti. Kena aturidun lah. Kalau kita nak berhenti. Aturidun. Okey. Aturidun. Macam tu. Dia memang satu perkataan. Haji tahu ke makna dia? Enggak. Ibat tahu ni. Enggak. Turidu. Apa dia? Ni jamak. Turidu anta antum. Anta antum. Anta ke antum? Antum. Jadi apa makna dia? Mereka hendak. Awak ramai-ramai hendak. Ada tu hamzah tu. Mula-mula tu. Saya hendak kamu. Saya hendak kamu. Silap. Adakah? Soalan. Itu tanda soal. Adakah kamu semua hendak? Maksud dia kan. Adakah kamu semua hendak? Aturiduna. Okey. Baguslah kalau kita dah nampak itu satu kalimah. Maknanya kita tak campurkan dia dengan kalimah sebelah dia. Cuma nak share ke kawan-kawan. Aturiduna tu nampak satu perkataan. Tapi dia satu ayat sebenarnya. Dia macam satu ayat. Tu adakah, turi tu sebab waw nun, kamu semua hendak. Itu maksudnya. Adakah kamu semua hendak? Betul Betul. Kalau seorang aja, bukan kamu semua, kamu seorang aja. Turidu. Betul. Aturidu. Tak adalah waw nun tu. Tak ada waw nun. Bagus. Okey, ada lagi kita nampak ma'arid kat situ, kat mana-mana ayat lain? Sampai situ je lah.
Kat sini tak banyak dia banyak mat iwad. Dia banyak berhenti dengan mat iwad. Melainkan kalau kita kita sendiri yang berhentikan tengah-tengah kalimah tu. Jadi tak banyaklah kat sini. Okey, kita tengok page yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Hal tak cukup pedas. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ Ruro. Fatahriru raqabatin Fatahriru raqabatin satu-satu. Fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamah wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Tadi Haji punya ikhfa dekat min qablu tu betul. Sebab dia nak jumpa huruf qa. Huruf paling tebal, huruf tebal bukan paling tebal, huruf tebal, antara huruf tebal. Min qa, betul lah baru kita bunyi macam lambat sikit nak masuk kan. Kalau hari tu jumpa dengan sad, dia tak jauh macam tu. Macam qaf ni memang dia punya makhraj dia di
apa hujung lidah kan, hujung belah dalam nak halkum dah. Min qabl, lambatlah sikit. Kalau sad tu bukan sampai hujung sana kan. Jadi mangsa tak jauh sangat. Oh, Mangsa. dia maknanya dia bila kita sebut tu kita dah masuk ke sort lah ya, sebutan itu. Bersedia. Itu ikhfa, bersedia dengan makhraj huruf yang kita nak. Sebab dia bersedia tu kita faham secara surface, tapi di antara membezakan di antara bersedia masuk ke huruf itu yang kadang-kadang dia jadi tak kena tu. Kita bantai sama aja semua. Tak ada level lah kan, tak ada level. Yang bagian tu nanti minta Puan tolong apa tu deep down ke dalam sikit supaya kita boleh differentiate. Boleh. Sekarang ni saya tak boleh differentiate sebenarnya. Huruf-huruf tebal dengan huruf-huruf nipis ya. Tak, maksudnya cara kita nak masuk tu. Okay. Huruf tebal, huruf nipis tu kita faham gitu-gitulah kan. Tapi cara kita nak masuk, kita tak boleh differentiate macam mana keadaan dia. Okey. Macam contohnya tadilah bila nak jumpa dia ikhfa yang paling tebal ni qaf dengan kaf lah. Okey, qaf dengan kaf. Min qablu ataupun man kataba. Lambat sikit. Man kataba. Min qablu. Kalau yang lain-lain tu dia tak sampai dalam macam tu kita punya dengung dia. Okey, sesuai dengan huruf yang kita nak jumpa. Okey. Nanti kalau jumpa boleh nampak bezalah. Okey. Kita cari mad arif kita hari ni. Mad arif disukun, mad arif disukun. Ada satu tadi Haji Bunti tapi saya nak tengok sekejap mana saya tadi. Okey. Tadi ayat 92 potongan yang apa tu ayat 92 ni panjang ya. Jadi dia 1 2 3 4 5 baris yang kelima. Min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Ya. Mitsaq. Ini bertemu dengan kalau berhenti kat sini bertemu dengan qalqalah kubra lah tadi. Betul. Jadi Haji Bunti dengan ma'arif disukun dengan qalqalah tadi kubra, betul? Bunti kan sini kan tadi kan? Dia jadi ma'arif lah. Kalau kita bunti kat situ, ma'arif lah. Dia sebenarnya mak asli kan? Ya, betul. Bukan semua orang bunti kat situ. Maknanya yang tak bunti tu adalah mat asli. Kalau yang bunti adalah ma'arif lah kat situ. Yang lain ma'arif kat ayat sini tak banyak pula. Tak banyak, betul. Sebab dia banyak ma'iwat kan? Ni. Kalau ni ayat 93. Sekiranya kita berhenti dekat wa ghadiballahu alaihi. Betul? Yang tadi itu pun nama wa dia kan. ghadiballahu alaihi. Betul? Lagi satu sebelum tu ayat 92 tu. Taubatan minallah. Ya, taubatan minallah. Okey. Kalau kita berhenti kat situ. Biasanya kita berhentilah sebab kita panjang. Panjang, ayat tu dah panjang. Okey, memang tak banyak contoh. Tapi yang penting kita dah dapat beza dengan mat asli. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Okey, macam tak ada dah contoh dia yang lain. Mak badal tak ada. Sebab kita belajar mak badal. Mak badal banyak. Okey, mak badal ma'arif ke ataupun mak badal sahaja? Kita dah masuk mak badal ke? Tadi dah. Hari ni dah banyak sembang ni, kira masuk lah ni. Kira masuk. Okey, boleh juga. juga. Awal kita dah sembang mak badal tadi. Boleh sebab kita nak cari contoh kan. Nak cari contoh mak badal tadi, kita terjumpa. Okey, jadi boleh juga tunjuk mak badal. Okey. Mat badal dekat sini nanti kejap ya. Satu kan? Mana mat badal ni? Nampak saya tanda tu? Nampak. Ayat berapa tu? Ayat last 94.
94. Mana tak jumpa? Ayat akhir sekali. Ayat sekali. Tengok skrin ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 di bawah. Mm-mm. 5 di bawah. Ya ayyuhallazina amanu. Ya betul. Ya ayyuhallazina amanu. Itu amanu situ. Mad badal. Yang lain kebetulan kita bincang hari ni tak banyak terjumpa. Tak banyak ma'arif Mad badal ni selalunya quite common juga kan? Ya betul. Tapi hari ni tak banyak contoh dia. Jadi kalau kita baca next kita dah dapat 3 lah hukum kan. Okay, mat badan ni dah termasuk lah ya. Dah termasuk dah. So boleh kita dah tunjuk. cover mat asli, mat badal, mat arif disukun. Ya. 3 ya. Tapi tak apa, kita boleh repeat lagi mat badal sebab kita belum betul-betul tadi hanya bagi contoh kan. Boleh kita ulang balik, lepas tu kita dah dah kenal betul-betul dengan mat badal ni, kita boleh bagi contoh lah nanti dengan ayat yang kita pilih tu. Bagi semua apa yang kita dah belajar lah. Yang tak belajar tak apa dululah. Boleh? InsyaAllah. Okey, cukup dulu bacaan kita. Jadi apa ada nak tanya? Ini kita. Okay, kita dah ini dah nampak mat badal, mat arid dengan mat asli. Paling common mat asli lah. InsyaAllah. So, bila kita dah dapat semua tu, sebenarnya benda tu semua common. Benda tu macam semua ada, setiap page pun dia ada kan. Jadi bila kita dah mahir tu, kita dah nampak semua dah. Oh ini mat ni, ini mat ni, ini mat ni. Dan kita apply dalam bacaan kita, insya-Allah dia makin bertambah inilah, baiklah, cantiklah. Cuma makhraj tu macam qaf tu kena dalamkan sikit ya. And dot kalau kita matikan kena lambatkan sikit. Wal macam tu. Kalau kita wal ard saja tak cukup memanjang dia punya sifat tu. Tak ada istitolah dia tu. Okey. Rasanya itu di antara sifat huruf dot dah. Betul. Dia sifat tunggal kan. Dia tak ada pada huruf lain. Huruf dot ni adalah huruf orang Arab sahaja yang ada dot ni. Lughatul dot adalah lughatul Arabiyyah. Huruf dot tu huruf Arab sahaja. Melayu kita tak ada. Itu sebab kita macam susah sikit nak sebut Okey, insya-Allah kita boleh baca doa penutup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Puan. Sama harap-harap membantulah ya. Dan insya-Allah. Kalau dia ialah daripada tak ada orang yang memberitahu secara jelas, kepada ada yang beritahu pasti ada perbezaan. Alhamdulillah. Lepas tu yang paling penting kita bila kita baca tu kita perhati sambil baca bukan setakat mengaji tapi kita mengkaji. Okey, ini jumpa ini jadi ini jumpa ini jadi ini. Sekurang-kurang apa yang kita dah belajar tu kita nampak. Itu. Yang tak belajar lagi tu tak apalah. Tak nampak lagi sebab kita belum belajar lagi. Okey, sikit-sikit insya-Allah. Okey, boleh baca doa penutup.